Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan sambungan chapter 2 Shear Force and Bending Moment. So sebelum ni kita pun telah belajar berkenaan dengan shear force dan bending moment yang melibatkan point load. Okay. So ini adalah point load. Okay. So sekarang kita akan cuba selesaikan permasalahan yang melibatkan dengan uniformly distributed load dengan bearing load. Okay. So ini adalah latihan yang kita telah jawab pada contoh yang lepas. Okay, ini juga latihan-latihan yang kita telah jawab pada contoh yang lepas. Okay. So kalau pelajar perasan, okay, pada contoh lepas yang melibatkan point load, okay, yang melibatkan point load, apabila kita solve yang melibatkan point load, so shear force yang terhasil, okay, dia punya slope dia adalah seperti ini, constant. Okay. Kemudian apabila kita plot ataupun kita lakarkan bending moment diagram, so dia punya slope dia seperti linear seperti ini. Okay. So kalau awak rujuk balik, okay, bila kita lukis shear force untuk point load, dia mesti macam ni, constant. Okay, dan bila kita lukis untuk bending moment diagram, so dia dalam keadaan linear. So ini merujuk kepada point load. Okay, merujuk kepada point load. Okay, so sekarang ni apabila kita nak solve, okay, untuk distributed load, okay, uniformly distributed load, okay, dia punya shape, okay, dia punya shape ataupun dia punya diagram untuk shear force diagram, dia berbentuk linear. Okay, dia berbentuk linear. Dan apabila kita plot untuk bending moment diagram untuk uniformly distributed load, so bentuknya ataupun shape-nya adalah parabolik. Okay. Untuk uniformly bearing load, okay, so dia punya shear force adalah dalam shape parabolik, dan untuk bending moment diagram dia adalah pada bentuk cubic. Okay, pada bentuk cubic. So itu adalah perbezaan antara point load, uniformly distributed load dan uniformly bearing load. Okay, so shear force diagramnya mempunyai shape yang berbeza. So shape ini pelajar harus tahu dan ingatlah. Okay, harus tahu dan ingat. Okay. So dalam kita nak solve permasalahan yang melibatkan uniform distributed load, so ada kaedah lain lah untuk kita solve. So secara teorinya seperti yang dalam slide ni, tetapi saya nak terus lompat kepada soalan. So apabila kita terus direct kepada soalan, so pelajar lebih faham lah. Okay, lebih mudah untuk faham. Okay, so apa yang kita perlu buat dalam soalan ni. Okay, so contohnya seperti example 4. Okay, seperti example 4. So a cantilever beam AB 2 meter long carries a uniformly distributed load of 1.5 kilonewton meter over a length of 1.6 meter from the free end. Okay, draw shear force and bending moment diagram for the beam. Okay, so berdasarkan gambar rajah yang diberi, so pelajar perlu lukis shear force dan bending moment diagram. Okay. So apa yang kita perlu buat? Okay, so apa beza dia dengan daripada point load dengan uniformly distributed load? Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, so apabila kita diminta
untuk lukiskan shear force diagram. So first kali kita kena tengok dulu pada gambar rajah ni. Okey. So dalam gambar rajah ni ada tak mana-mana unknown force ataupun unknown reaction force yang kita kena calculate dahulu. So berdasarkan gambar rajah ni, okey, saya lihat tiada unknown force. Maksudnya tak ada pun reaction force dekat bawah ni. Okey, dia tak ada. Tak ada benda reaction force yang kita kena calculate dahulu. So kita boleh terus lukis dia punya shear force diagram and bending moment diagram. So saya terus lukis ke bawah ni. Okey, untuk shear force diagram. Okey. Saya ingat tak maafkan saya. Bismillah. Bolehlah Okey. So di sini point A, di sini point B, dan di sini point C. Okey, seperti yang kita jawab sebelum ni. Okey, yang point load sebelum ni. Simple saja, jangan risau. Okey. So berapakah jarak? Okey, jarak C ke B adalah 1.6 meter. Dan jarak A ke C adalah ni panjang 2 meter, sini 1.6, sini 0.4 meter. Okey. So apa yang kita perlu buat? Okey. First kali adalah kita calculate dahulu, okey, daripada distributed load ni. So kita dapatkan dia punya point load. Okey, macam mana kita nak dapatkan force untuk distributed load ni? Okey, pelajar diharapkan pelajar dapat ingat lagi basic static. Okey. Force distributed load darab dia punya panjang distributed load ni. So 1.5 kilo Newton per meter darab 1.6 meter. So meter potong dapatlah 1.6, 1.5 kali 1.6, okey, sama dengan 2.4 kilometer. Okey. So inilah daripada distributed load ni. Okey, kita boleh dapatkan satu point load iaitu 2.4 kilonewton. Okey. So di manakah location okey 2.4 kilonewton ni? Okey, kalau pelajar masih ingat okey dalam statik, so 2.4 kilonewton ini dia mesti berada di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah distributed load. So maksudnya di sinilah. Okey, anggarannya di sini 2.4 kilonewton. So jarak dia dengan B adalah 1.6 bahagi 2 sama dengan 0.8 meter. Ini inilah kedudukan point load ni daripada distributed load. Okey. So sekarang ni kita mulakan untuk calculate shear force diagram. Okey, kita mulakan daripada point B. Okey, point B. So seperti yang saya telah explain sebelum ni, so apabila dia melibatkan distributed load, okey, apabila dia melibatkan distributed load, dia ada shape dia. Okey, shape. Okey. Yang ni, okey, dia adalah linear shape. Okey, apabila melibatkan distributed load, dia adalah linear shape. Okey. Shape yang linear untuk shear force diagram, dan untuk bending moment diagram dia adalah parabolik. Okay. So apa yang kita perlu buat? Okey. Kita ambil range ataupun jarak antara B ke C. Okey, B ke C. So apakah force yang wujud okey pada antara B ke C? Okey, so seperti yang saya dah calculatekan tadi, 1.5 kilonewton per meter darab 1.6 meter. So kita dapat 2.4 kilonewton. Okey, kilonewton. So ini adalah force yang wujud okey dalam range B ke C. So macam mana nak lukis dia? Okey.
kita buat satu linear line, okey, garisan linear macam ni. Okey, ni linear maafkan saya. Okey, kita buat satu garisan linear di sini. Okey, satu garisan linear sehingga ke C. So C ni berapa dia punya jarak dia? Okey, dia adalah 2.5 kilonewton. Okey. So letak negatif untuk menunjukkan dia direction dia ke bawah. So force ni ke bawah. So kita boleh letak negatif. Okey. So ini dia. Okey. Kemudian dari C ke A. Okey. Okey, dari C ke A. Okey. Kita terus saja straight. Okey, sampai sini. So ini adalah 2 straight saja. Sini adalah 2.4 kilonewton. Okey. So itulah dia untuk shear force diagram untuk situasi ini. Okey. So bagaimana pula dengan bending moment diagram? Okey. Bending moment diagram. Okey, bending moment diagram. Okey, sini point A, sini point C, di sini point B. Okey, jarak yang sama 1.6 meter, 0.4 meter. So bagaimana? Okey. So sebelum saya terlupa, dekat sini kita kena buat juga antara C ke A. Okey, so dia punya loadnya adalah 2.4 kilonewton. Okey, dia akan kekal terus ke sini. Okey, 2.4 kilonewton. Okey. So bagi penyelesaian untuk bending moment diagram pula. Okey. So kita back to basic. Moment sama dengan force darab distance. Okey, ini adalah basic dia. Moment sama dengan force darab distance. Jadi untuk bending moment, okey, kita calculate dulu range untuk B ke C. B ke C. Okay. So B ke C, moment sama dengan force darab distance. So berapakah force yang wujud dalam range B ke C? So B ke C, inilah dia. Force yang wujud 2.4 kilonewton. So 2.4 kilonewton. Okey. So berapakah jarak, okey, force darab distance, okey. So berapakah distance? Okey. So distance-nya antara B ke C ni, distance-nya adalah 1.6 bahagi 2 sebab dia adalah distributed load. Okey, so jarak dia bahagi 2 sebab loadnya kat tengah-tengah. Okey, so 2.4 darab 1.6 bahagi 2. So sama dengan 1.6 bahagi 2, 0.8 darab 2.4 sama dengan 1.92 kilonewton meter. Okey. So range B ke C. Okey. So untuk distributed load, kalau bending moment diagram B ke C, dia punya shape-nya adalah parabolik. Okey, kalau di atas ni slope. Okey, kalau di atas ni linear. Okey, garisan linear. So untuk bending moment diagram B ke C, sebab dia distributed load, so dia pergerakan dia ataupun shape-nya adalah parabolik. Okey. So kita tanda dulu sini point untuk negatif 1.92 kilonewton meter. So hopefully saya pelajar tak confuse, saya tak letak negatif kat sini. So negatif tu dah hanya menunjukkan direction saja. So negatif kat sini 1.92 kilonewton meter. So dia parabolik lah. So dia ada curve sikit.
Okey. So ini adalah bentuk bending moment diagram. Okey. So bagaimana pula pada range C ke A? Okey. C ke A. So, C ke A. Okey. Moment sama dengan force darab distance. So berapakah force yang ada? So force yang ada adalah 2.4. Okey. Sebab dia distributed load, so kat C pun dia ada force juga, dia terkena sikit. Okey. Bukan terkena sikit, memang kenalah. Sebab dia sepanjang C ke B. Okey. Jadi 2.4 darab jarak. So jarak ni macam mana? So kita assume okey, force-nya di sini. Okey. Tapi disebabkan dia distributed load, dia juga dikira dari C. Walaupun point load-nya 2.4 dekat sini, tapi kita kira juga dia di C. Maksudnya 2.4 ni kita punya paksi rujukan saja, tapi sebenarnya force tu hadir daripada C ke B. Okey, sepanjang ni. Sebab tu dekat C ke A pun dia ada force juga yang bertindak. Sebab C ke A, C ni ada force. Okey. Jadi 2.4, okey. Jarak dia, okey, jaraknya sampai ke A lah. Okey, sebab kita nak ambil range dia hingga ke A. Okey. So jaraknya adalah 1.6 bahagi 2, di mana ni lah ni 0.8 ni, separuh ni, tambah 0.4. Okey. So 1.6 bahagi 2, 0.8 tambah 0.4. Okey, darab 2.4. So sama dengan 2.88 kilonewton meter. So saya anggarkan dulu kat sini. Okey, negatif 2.88 kilonewton meter. So yang di sini dia bukan parabolic shape. Okey, dia adalah linear punya shape. Okey, yang ni straight saja. Okey, yang ni straight saja. So ini dah selesai dah ni. So ini adalah bending moment diagram. So sebenarnya kalau pelajar-pelajar dapat perhatikan, okey. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok kat sini. Apabila dekat sini, okey, dia adalah constant punya shape, okey. So bila dia pergi ke bending moment, dia akan jadi linear. Okey, so bila dia shear force, dia linear. So bila dia pergi ke bending moment, dia akan jadi parabolik. Nampak ni. Kalau sini dia linear, bawah parabolik. Kalau dekat sini dia constant, kat bawah ni dia akan linear. So begitulah kaedah shape dia. So dah terjawab dah untuk soalan ini. Okey. Okey, so kita akan cuba satu lagi soalan yang berbeza. Okay. So ini adalah example 5. Kalau awak perasan dalam slide yang saya edarkan kepada pelajar, memang banyak example. Okey. Memang banyak example. Jadi pelajar boleh jawab. Okey, jika tidak faham boleh tanya dalam sesi Q&A yang saya akan buat online ataupun terus WhatsApp dalam grup kelas. Okey, nanti saya akan jawab ataupun kawan-kawan awak boleh bantu jawab. Okey. So kita beralih kepada example 5. Okay, so example 5, draw the shear and bending moment diagrams of the beam and loading shown and determine the maximum absolute value of the shear and of the bending moment. So soalan yang sama, nak cari shear force and bending moment. Okay, so ini diagram yang diberikan. Okay, so kalau pelajar dapat lihat, apa perbezaan diagram ni dengan diagram sebelum ni? Okay, so diagram sebelum ni dia adalah totally distributed load. Okey, tetapi untuk yang ni, okey, example 5, dia ada point load. Okey, ini point load. Dan dia ada distributed load. Dan dia ada dua reaction force. Okey, dia ada dua reaction force. So bagaimana kita nak
selesaikan permasalahan ini. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Jangan bimbang, mudah saja. Faham konsep, insya-Allah boleh jawab. Okey. Ini adalah soalannya lah. Okey, soalannya. So, bila kita ada dua unknown, okey nampak ni, ada dua unknown. Okey. So, sebelum kita nak selesaikan bending moment ataupun shear force, kita kena dapatkan dulu value untuk dua unknown ni. Okey, saya namakan sini adalah reaction force untuk A dan reaction force untuk C. So, dalam kita nak selesaikan ataupun kita nak cari value reaction force untuk RA dengan RC, so kita perlu buat free body diagram. Okey, so ini adalah basic static, kita perlu buat free body diagram. So, untuk buat free body diagram, kita kena dapatkan dulu satu point load untuk distributed load ni. Bagaimana nak dapatkan? Seperti biasa, distributed load darab jarak load. Okey, 45 kilonewton per meter darab 1.8. Okey, 45 darab 1.8. Okey, sama dengan 81 kilonewton. Okey, 81 kilonewton. Di mana jaraknya? Jaraknya masih di tengah-tengah antara A dengan C. Okey. So, jom kita lukis free body diagram. Free body diagram. Okey. So, ada force ke bawah 135 kilonewton pada point B. So, pada point C ada satu reaction force iaitu RC. Okey. Dan di sini ada satu distributed load yang kita dah convert menjadi point load iaitu 81 kilonewton. Dan di sini ada satu reaction force yang saya namakan sebagai reaction force A. So, sini A, sini B, sini C. So, berapakah jaraknya? Okey, so jarak di sini 1.8. Jadi, saya jadikan dia sebagai 0.9 meter, 0.9 meter, dan ini pun 0.9 meter. Okey. So, bagaimanakah kita nak dapatkan nilai untuk reaction force untuk A dan reaction force untuk C? Okey. First sekali, saya printkan di point A, jadi saya ambil jumlah moment pada point A sama dengan 0. Okey. So, 81, saya assume clockwise adalah positif. So, 81 darab 0.9. Okey. Tolak RC darab 1.8 tambah 135 darab 2.7 meter. Okey. So, saya ubah. Ini sama dengan kosong Sama dengan kosong. Okey. Kemudian saya pusing. RC sama dengan 81 darab 0.9 tambah 135 darab 2.7 bahagi 1.8. So, berapa saya dapat? 81 darab 0.9 tambah 135 darab 2.7 bahagi 1.8. Okey, saya dapat 243 kilonewton. So, nilai untuk RC adalah 243 kilonewton. Okey. So, sekarang ni saya nak dapatkan pula nilai RE. Okey, saya nak dapatkan pula nilai RE. So, nilai RE, saya tukar warna sikit. Okey, nilai RE saya boleh dapatkan menggunakan jumlah daya pada paksi Y. So, jumlah daya pada paksi Y sama dengan 0.
So ke atas positif. Okey. So RA tambah RC. RC 243. Okey. 243. Okey, tolak 81. Tolak 135 sama dengan kosong. Tarik A sama dengan 243. Sorry, yang ni tambah. Maafkan saya sekejap. Okey, betul lah. Maafkan saya. Okey, sekejap. Okey. Okey, betul dah. Okey. Maaf. Saya ulang semula. Okey. So, apabila RA saya bawa ke sana, maka 81 dan 135 akan jadi positif. So, 81 tambah 135 tolak 243. Okey, 81 tambah 135 tolak 243. So, saya dapat negatif 27 kilonewton. So, means nilai RA ni adalah negatif 27 kilonewton. Okey, negatif 27 kilonewton. So, kita dah dapat dah kesemua unknown yang ada. Okey, iaitu RC dan RA. Okey, RC dan RA. Okey. So, kemudian kita proceed lah. Okey, kita proceed untuk kita lukis shear force diagram. Okey. Proceed untuk kita lukis shear force diagram. Okay. So, sini point A. Sini point B. Dan sini point C. Okey. So, jaraknya di sini 1.8 meter. Sini 0.9 meter. So, shear force diagram unitnya adalah kilonewton. Okey. So, apakah yang kita perlu buat? Okey, apakah yang kita perlu buat? Maaf, saya padam sikit di sini. Okey. So, macam biasa, kita calculate by range. Okey, kita calculate by range. Okey, kita rujuk dulu. Okey, so antara B ke C. Okey. So, apakah force yang wujud? Okey, B ke C, force yang wujud adalah yang ni lah. 135. Okey. So, dia akan jadi 135 kilonewton. So, saya nak gunakan warna sikit. Okey. So, force akan turun ke bawah. Okey, sebanyak 135. Okey. So, di sini saya tulis negatif 135 sebab directionnya ke bawah. Okey, 135 kilonewton. So, ni kan point load. So, shape untuk point load apa? Constant. So, dia straight sampai sini. Okey, dia straight sampai sini. So, bila kat C, okey, bila sampai C, okey. So, apakah yang berlaku pada C? Okey. So, apakah yang berlaku pada C? Okay. So, pada C, dia ada satu reaction force ke atas. Okey. Satu reaction force ke atas. Okey. Berapakah nilai reaction force ke atas? 243 kilonewton. So, daripada negatif 135, okey, dia naik dengan kadar 243 kilonewton. So, kalau awak ingat lagi konsep butang yang saya ajar tu, okey, C ke A, okey,
So ini nilai dia negatif sebab dia ke bawah, negatif 135. Okey. Tambah 243. So negatif 135 tambah 243. So kita akan dapat sama dengan 108 kilonewton. Okey, 108 kilonewton. Okey, so ini adalah pada point C. Okey, pada point C. Okey, ingat konsep hutang yang saya ajar. Okey, apabila ada satu load, tiba-tiba kita ditekan sebanyak 135, maksudnya kita ada hutang lah, dia negatif ke bawah kan. So kita ada hutang sebanyak negatif RM135. Tiba-tiba bulan depan kita pun dapat duit. Nampak ni reaction force ke atas positif sebanyak 243. Jadi 243 tolak 135, so dapat 108. Saya ingat pula. Okay. Ya, okay. So means kita punya duit jadi positif 108 sebab kita ada duit tambahan 243. Mula-mula hutang negatif 135. Lepas tu dapat duit 243 sebab dia positif, maka duit kita ada baki 108 positif. Okey. So itu pada point C. Okey. Dan sepanjang CA lagi, okey. Sepanjang CA lagi, so dia ada distributed load. Okey, dia ada distributed load. Okay. So bagaimana kita nak draw distributed load? Okay. First kali kita kena tahulah berapakah point load dia. Okay. Point load dia. So point load yang ada, okay. So point load yang ada, so di sini dia akan turun sebanyak negatif 81. Nampak ni? Ni. Dia akan turun sebanyak negatif 81 kilonewton. Dia akan turun sebanyak negatif 81 kilonewton. Okey. So jadi negatif 81 kilonewton. Okey. So yang ada pada sini adalah 108 kilonewton. So maka 108 kilonewton tolak 81 kilonewton. Okey, tolak 81 kilonewton. So 108 tolak 81 kita dapat 27 kilonewton. Okey, dapat 27 kilonewton. So maksudnya okey, dari C ke A, okey, ada distributed load dengan point loadnya adalah 81 kilonewton. So 108 tolak 81 sebab dia turun kan. Kat sini kita dah 108. So tolak 81 dia akan turun sebanyak 81 kilonewton. Tapi apakah shape turun dia? Okey, shape turun dia sebab dia distributed load, maka dia akan turun dengan linear. Sikit-sikit dia turun. Maksudnya orang ni hutang, okey kat sini 108 kan. Dia ada duit dia kan. Maksudnya dia ada hutang sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi total dia hutang adalah 81 balik. So dia akan turun okey sebanyak negatif 83. So 108 tolak 83 sama dengan 27 kilonewton. So di sini adalah 27 kilonewton. Okey, so inilah dia punya linear dia. Okey, linear dia. Okey. So ini adalah linear dia. Okey. So kemudian pula okey. Pada point A, last sekali pada point A. Okey, pada point A. Okey. Awak nampak ni. Berapakah load yang ada pada point A? Load yang ada point A adalah negatif 27. Okey, load yang ada pada point A adalah negatif 27. Okey, jadi di sini okey 27.
maka 27 kan daripada C ke A ni, okey, C ke A ni dia dah dia dah tolak 108, dah tolak 81 jadi 27. Bila sampai kat sini pun ada lagi load. Okey, ada lagi load iaitu sebanyak negatif 27. Jadi 27 tolak 27 sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. So means okey, dia akan turun ke bawah. Okey, sebanyak kosong. Kat sini kosong. Okey. So boleh perasan at the end dia akan jadi satu close loop. Okey, daripada kosong pergi negatif 135. Okey, kemudian naik pergi 108, kemudian turun pergi 27, kemudian turun pergi kosong. Dan awak boleh perasan mana-mana shape force diagram pun dia akan kembali kepada kosong kalau shape-nya macam ni lah. Okay, kalau shape ni macam ni yang dia menyebabkan free end load lah, free end beam ni. Okey, dia akan kembali kepada kosong. Okey, so ini adalah shear force diagram. Okey. So sekarang ni kita lukis bending moment diagram. Okey, bending moment diagram. So saya tak ada space dah kat sini. Okey, tak apa. So sekarang ni kita pergi ke bending moment diagram. Okey, sini point A, sini point C, sini point D. So unit dia kilo Newton meter. Bending moment diagram. So jarak di sini 1.8 meter, di sini 0.9 meter. Okey. Saya mohon izin untuk padam dekat sini. So kalau pelajar nak rujuk balik boleh rewind video lah. Boleh rewind video. Sebab saya perlukan space dekat sini. Okay, saya perlukan space. Okey. So sekarang ni kita akan calculate bending moment diagram. So seperti biasa kita akan start daripada point B. Okey, kita akan start dari point B. So moment sama dengan force darab distance. Moment sama dengan force darab distance. So kita ambil range pada B ke C. Okey. So B ke C. Simple saja. Force darab distance. B ke C force-nya apa? Tengok. B, C force-nya negatif 135. Negatif 135. Okey. Darab distance. B ke C distance 0.9. Okey. So negatif 135 darab 0.9. Negatif 135 darab 0.9 sama dengan negatif 121.5 kilo Newton meter. Okey. So inilah dia. So untuk point load, bending moment diagramnya shape-nya adalah linear. Kalau tengok dekat atas constant, bawah mesti linear. So sini linear. Okey, linear straight Kalau saya lengkung-lengkung sikit tu anggaplah dia sebab freehand punya sketch kan. Okey. So di sini negatif 121.5 kilo Newton meter. Tak tulis unit pun tak apa. Sebab dekat graf ni dah ada unit. Saya dah buat unit. Okay, so kita minimizekan ruang yang ada. Okay, so di sini. Okay, negatif 1.21.5 kilonewton meter. Okay. So kemudian kita move kepada range C ke A. Okay, C ke A. Okay, yang ni kena perhati betul-betul. Okay, range C ke A. So, apakah force yang wujud dalam C ke A? Okay, C ke A. Okay, nak mudah juga kita tengok kat sini.
Okey, tadi B ke C kita boleh tengok kat sini ataupun kita tengok kat sini kan. B ke C 135. Kalau C ke A kita tengok kat sini. Ataupun kita tengok yang kita dah calculate sini. C ke A force-nya adalah 108. Okey, 108. Okey. So 108. So jarak. Okey, jaraknya adalah 1.8. Okey, jaraknya adalah 1.8. Okey. So 108 darab 1.8 sama dengan 194 4 kilonewton meter. Okey. So ini belum lagi. Okey, belum lagi kita nak kena plot. Okey. So next adalah kita calculate pula dia punya range yang ada pada distributed load tadi. Okey, distributed load tadi. So apakah range yang ada dalam distributed load tadi? Okey. So range yang ada dalam distributed load tadi adalah sebab dia dalam C ke A kan. Okey, C ke A kita ada 108, kita dah darab dengan 1.8. Kemudian kita ada juga yang ni, negatif 81 ni. So negatif 81. Okey. Negatif 81 darab 1.8 bahagi 2. Okey. Negatif 81 darab 1.8 bahagi 2 sama dengan 72.9. 72.9 negatif kilo newton meter. Okey. So ada dua value dekat sini. Okey. So sepanjang range antara C ke A, so dia ada melibatkan dua force. Yang pertama force 108, so kita darab dengan jarak penuh 1.8. Kemudian negatif 81 kita darab dengan jarak 1.8 bahagi 2 sebab dia distributed load, jarak dia kena bahagi 2. So kita dapat negatif 72.9. So at the end, okay, so at the end berapakah at the end curve ni dia nak akan tutup ke mana? Okay, curve ni akan tutup ke mana? Okay, so ini adalah momen asal, momen pada sebelum ni negatif 121.5. Okay. Kemudian kita akan tambah value yang ada pada range C dengan C ke A ni. So range yang ada yang ni tambah yang ni. So negatif 121.5 tambah 194.4, kemudian tolak kembali 72.9. Okey, nampak? Dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni kita tambah. Okey, sebab kita merujuk kepada 108 ni lah, value ni. 108 darab 1.8 dia akan naik 194.4. Kemudian dia tolak balik disebabkan distribution force ni negatif 81 darab 1.8 bahagi 2 sama dengan negatif 72.9. So berapa dia? Negatif 121.5 tambah 194.4 tolak 72.9. So berapa nilainya? So nilainya adalah kosong. So apa kita perlu buat? So seperti yang saya maklum, jika di atas shear force diagram shape-nya adalah linear, maka di bawah dia akan jadi apa? Parabolik. So di sini dia akan parabolik ke ini. Ini parabolik Ini parabolik. Dia tak nampak curve sebab disebabkan tangan saya. Okey, ini parabolik. Kenapa terpadam pula? Okey, dia curve Dia curve. Minta maaf terlebih. Okey, ini parabolik punya shape. So dia akan terkosong semula. So pada point A,
Point A tak ada apalah. Sebab point A, okay, tiada jarak lah. Tiada jarak yang terlibat pada point A sebab moment force dalam jarak. So, point A pun kosong lah, dia kekal kat sini. So, inilah shape untuk bending moment diagram untuk soalan ni. So, simple saja. Okay, simple saja. Okay. So, itulah untuk dua soalan. Okay, kemudian untuk next video, untuk next session, so pelajar boleh jawab soalan-soalan lain yang ada dalam slide. Jika tak faham, kita akan buat sesi soal jawab dalam Q&A session, live session, ataupun boleh tanya dalam grup kelas. Okay, itu saja. Terima kasih.